Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar subjek akhlak, adab ketika bertanya. Hari itu kita dah belajar adab ketika berjalan kan? Ada adab sebelum berjalan, adab semasa berjalan dan perkara yang dilarang ketika berjalan. Faedah, akibat semua berkaitan dengan adab berjalan. So hari ini saya nak ajar tentang tajuk adab ketika bertanya. Maaf ya, Ustazah tak ada hurufnya sebab tu saya letak huruf nun. Okey, anggaplah dia sebagai hurufnya. Okey, so adab ketika bertanya. Hari ini kita akan belajar adab ketika bertanya, perkara yang dilarang ketika bertanya, faedah dan akibat. Faedah kalau kita beradab semasa bertanya dan akibat dia kalau kita tak beradab apa yang jadi. Okey, so kita masuk tajuk pertama. Okey, adab bertanya. Apa antara adab-adab ketika bertanya? Okey, so adab ni maksud dia perkara yang kita perlu buat, perkara yang kita kena buat. Okey, adab yang pertama adalah mulakan dengan salam. Salam bukan maksud kita berjabat tangan, tapi bila kita nak bertanya tu kita berikan salam dahulu. Contohnya kita nak tanya pada ustazah. Okey, Assalamualaikum ustazah. Macam tu. Okey, yang kedua, meminta izin. Minta izin maksudnya, okey, macam tadi kita dah bagi salam kan. Assalamualaikum ustazah, maaf mengganggu, boleh saya tanya sikit? Tu contoh dia kalau nak minta izin. Okey. Yang ketiga, adab bertanya kita kena bermanis muka. Bermanis muka maknanya kita kena tunjuk muka yang manis lah. Manis macam mana? Kita senyum. Maaf ustazah, kita mood dengan senyuman. Okey. Janganlah masam-masam sangat, nanti orang yang kita nak tanya soalan kat dia tu pun nanti tak nak jawab apa yang kita tanya. Okey. Yang keempat, adab bertanya yang keempat adalah menggunakan bahasa yang baik. Menggunakan bahasa yang baik tu maksud dia bahasa yang sopan lah. Okey, contoh, Assalamualaikum ibu, maaf ibu, Akil nak tanya ni. Guna bahasa yang sopan, bukan ibu tanya ni. Jangan guna macam tu. Okey, guna bahasa yang sopan. Yang kelima, ucapkan terima kasih. Bila kita dah bertanya, kita ucapkan terima kasih pada orang yang kita tanya. Contoh, maaf ibu, baju yang Akil pakai semalam ibu letak di mana? Contoh. Lepas tu kalau ibu kita dah jawab, ibu letak dekat bakul, kita pun cakap kat ibu, okey ibu, terima kasih. Biasakan dengan perkataan terima kasih, biasakan dengan perkataan maaf. Benda tu akan buatkan hati kita tenang, jiwa kita tenang, hidup kita harmoni insya-Allah. Okey. Itu yang kelima, ucapkan terima kasih selepas bertanya. Yang keenam, gunakan bahasa yang mudah difahami. Bahasa yang mudah difahami maksudnya contoh macam kita orang Melayu, kita tanya pada orang, kalau orang tu orang Melayu, kita guna bahasa Melayu lah. Kalau contohlah orang tu orang bahasa Arab, kalau kita boleh bercakap bahasa Arab, kita gunakan bahasa Arab. Tapi kalau tak boleh, kita gunalah bahasa Inggeris ataupun bahasa yang mereka boleh faham. Okey. Yang ketujuh terakhir adalah bertanya pada masa yang sesuai. Masa yang sesuai bukan maksudnya masa orang tengah tidur tengah malam, masa itulah kita nak tanya. Contoh kita nak tanya pasal apa esok, kita subjek apa, contoh kita tanya kawan kita, esok kita subjek apa, takkan kita nak tanya tengah-tengah malam pukul 12 malam kan. Tanya pada masa yang sesuai. Itu